Boleh tafsirlah kalau tindakan mengubah fakta, maknanya dia menipu dalam fakta. Tapi dalam ayat 87 ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan walaqad ataina Musal kitab, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa al-kitab. Al di situ merujuk kepada kitab Taurat, kitab yang sedia maklum dah. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami telah kukuhkan, kami telah support, kami telah sokong kedatangan Nabi Musa selepasnya dengan rasul-rasul yang lain dari kalangan Bani Israel sendiri. Dan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami telah berikan kepada Nabi Musa bayyinat. Mengapakah disebut bayinat? Bayinat ini maknanya penerangan. Kitab Injil yang ada bersama dengan Nabi Isa itu diistilahkan sebagai bayinat, kitab yang menerangkan. Kerana syariat Nabi Isa dia sebenarnya perincian dan penerangan kepada syariat Nabi Musa. Dia tak jauh sangat beza, cuma ada beberapa perkara yang diringankan daripada syariat Nabi Musa yang lebih ketat, yang lebih keras. Okey, dinamakan bayyinat. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami telah sokong Nabi Isa dengan ruh yang kudus. Ruh yang kudus ini ialah istilah dalam Al-Quran. Ruh antaranya bermaksud Jibril alaihissalam, ya, Jibril. Jadi Nabi Isa dibantu, diberikan, yang bertemu dengan para rasul ni adalah malaikat Jibril. Iaitu malaikat ni pun tak sama kedudukan dan tugas dia. Yang bertemu dengan para rasul adalah Jibril. Afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Di sini penyelewengan dia. Disebut tadi pembayang, lepas tu di sini apakah, apakah kullama ja'akum, setiap kali datang kepada kamu rasul, bima la tahwa anfusukum, dengan membawa apa yang kamu tak setuju dengan nafsu kamu. Iaitu apakah setiap kali datang rasul, bila tak setuju dengan kehendak kamu, istakbartum, kamu sombong, kamu meninggi diri, merujuk kepada tidak mahu menerima rasul tu. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebahagian daripada rasul itu kamu bohongi dia, kamu fitnah dia. Wa fariqan taqtulun, dan sebahagian lagi kamu bunuh. Jadi masyarakat Bani Israel dia meletakkan apa? Dia meletakkan nafsu kat depan, kebenaran kat belakang. Kalau rasul tu dia percaya dah ni rasul, tetapi dia bawa benda yang kita tak suka, jangan terima. Kita terima agama rasul utusan Allah ni benda yang kita suka saja. Di sini merujuk kepada nafsu, ya, bukannya kepada pengamalan agama mengikut aulawiyat ke, pengamalan agama mengikut kefarduan, keutamaan. Bukan macam tu. Bukan maknanya tuntutan agama ni kena dalam masa satu kali tu kena debuk sekali. Tidak menafikan. Kerana asas rasul ni ialah apa dia? Asas rasul ialah yang beriman. Bani Israel di zaman Nabi SAW tidak mahu percaya, tidak mahu menerima, tidak mahu mengiktiraf kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab istikbar tadi, sebab mereka meninggi diri. Mereka tidak boleh menerima bahawa rasul itu orang Arab. Ini masalah orang Bani Israel. Sebab apa? Sebab rasul mesti di kalangan Bani Israel juga.
Dia tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia memandang bangsa dia ni mulia. Bangsa Bani Israel ni mulia, bangsa Arab ni hina. Nah, mari Rasul kita nak pergi ikut orang yang hina, tak boleh. Jadi kehinaan dan kemuliaan tu pula bukan Allah yang tentukan, dia yang tentukan standard dia. Jadi dia ni ikut nafsu dia. Jadi sebab itu Tuhan sebut kat sini, bahkan tabiat menerima dan menolak para rasul ni bukan tabiat baru dalam masyarakat Bani Israel, kerana rasul-rasul yang terdahulu telah pun dibunuh. Ramai daripada para nabi dan rasul yang dibunuh oleh Bani Israel, dan terdapatlah cerita-cerita Bani Israel ni. Satu hal, kita rujuk ke cerita dia cerita apa-apa dia suka cerita lebih-lebih. Itu kita tak berkenan sikit dengan cerita Israiliyat ni. Kalau dia menyifatkan sesuatu, tapi bukan sifat Bani Israel juga, dia sifat manusia ni. Ada orang dia suka menambah-nambah, dan dia suka menggambarkan sesuatu peristiwa tu macam. Sebab itu Ibn Khaldun di dalam kitab dia yang terkenal Muqaddimah yang ditulis oleh Ibn Khaldun tu, Ibn Khaldun mengkritik. Dia mengkritik jumlah. Kalau dalam menyifatkan sesuatu dalam sejarah, kita tak boleh terima bulat-bulat. Contohnya tentera dalam peristiwa ni berjumlah 500,000. Dia kata kalau 500,000 sebelah sini, 500,000 sebelah sana, dah sejuta nak duduk kat mana, tempat kecil. Kan? Jadi dengan keadaan berperang pula, belaga bau nak perang macam mana. Satu lagi, masyarakat zaman dulu, bilangan orang zaman dulu bukan ramai sangat, takkanlah sampai. Jadi dia mempersoalkan dari sudut logik bilangan tu. Sebab itu Ibn Khaldun dia tidak terima jumlah yang disebut dalam sejarah Islam pun dia tak terima secara melulu. Dia akan siasat dulu jumlah tu, dan dia akan pastikan betul ataupun tak betul. Begitu juga dengan cerita Israiliyat. Kalau kita tengok cerita Israiliyat ni, contohnya dalam peristiwa pembunuhan Nabi-Nabi ni, diceritakan daripada sumber Israiliyat. Maknanya ada satu ketika raja Bani Israel ni membunuh 700 orang Nabi sehari. Maknanya kalau hari ni 700, esok 700, lusa 700, kan? Jadi jumlah tu macam keterlaluan, tetapi nak gambarkan banyaklah. Macam tu. Jadi Israiliyat ni jangan kita ambil cerita dia bulat-bulat. Dan cerita Israiliyat ni dia banyak dalam kitab-kitab tafsir. Oleh itu kita kena berhati-hatilah menerima, sebab ada di kalangan ahli tafsirnya dia tangkap muat aja cerita apa pun, dia bubuh belaka. Dia sebabnya ialah mungkin kerana zaman penulisan kitab tu ialah zaman pengumpulan. Dia nak serah kepada orang selepas dia menyaring. Macam tu ya. Okey, jadi balik kita pada perbincangan kita ialah afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Jadi kalau sekiranya Bani Israel itu dia menerima dan menolak rasul berdasarkan kepada hawa nafsu, sudah tentu pengajarannya ialah kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada dah rasul selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ada iaitu jangan menerima dan menolak ajaran Nabi itu berdasarkan hawa nafsu. Tak bolehlah, dia berdasarkan kepada fakta, dia berdasarkan kepada ilmu. Mesti landasan dia ilmu. Kalau semangat membuta tuli pun tak boleh juga. Benda yang tak sesuai lagi diamalkan sekarang, dianggap kena amalkan sekarang. Benda yang patut dikemudiankan, didahulukan, tak boleh juga. Dia ilmu tu penting. Jadi semangat pun saja pun tak boleh, nafsu pun tak boleh. Mesti ada panduan ilmu pengetahuan. Okey, bagi para ilmuwan perlu berwacana lah dalam menentukan. Okey, jadi
fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sifat ini, sifat buruk Bani Israel ini tetap berlaku di sepanjang zaman dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini sebagai panduan manusia kepada manusia. Kalau zaman Bani Israel dahulu membunuh para nabi, maka telah berlaku dalam zaman umat Nabi Muhammad SAW membunuh para pendakwah. Fitnah ataupun perbalahan mazhab, perbalahan ideologi, perbalahan macam-macam perbalahan telah menyaksikan cendekiawan-cendekiawan Islam, para ulama telah dipenjara, dibunuh, diseksa, banyak berlaku. Jadi maknanya jangan menggunakan teknik yang sama dengan Bani Israel lah, satu akhlak yang sangat buruk. Wa qalu qulubuna ghulf. Di sini satu lagi penyelewengan disebut. Tadi satu meletakkan hawa nafsu sebagai neraca. Sekarang mereka berkata qulubuna ghulf. Mereka berkata hati kami tertutup. Ghulf ni tertutup. Ghilaf ni maknanya bungkusan. Kan? Kalau buku, ghilaf ni ialah kulit buku. Okey, ghilaf, ghulf. Jadi apa maksud kalau orang tu kata hati kami tertutup? Begitu je, Tuhan gambarkan macam tu saja. Dan istimewanya bila saya cek dalam perenggan ini, ayat ni berbeza daripada ayat-ayat yang lain dari sudut tak ada jawapan yang penyelesaian kepada isu ni. Bila Tuhan kata mereka berkata hati kami tertutup, Tuhan tak elaborate tertutup tu sebab gini, tak ada. Terus dia kata bal'anahumullahu bikufrihim. Bahkan di sini maksud dia, kamu kata hati kamu tertutup, itu tidak benar. Bahkan sebenarnya Allah melaknat kamu dengan kekufuran kamu. Itu maksud dia. Sebab dia bal tu dia dah pendekkan ayat. Quran dia tak sebut semua. Sebab dia kira maksud dalam bahasa Arab tu memang kena faham macam tu. Ya. Jadi dia kalau Quran ni dia macam bahasa Melayu, tak cukup besar ni Quran ni. Oh, besar. Jadi banyak besar. Bahasa Melayu ni dia panjang. Sebab kalau tak sebut semua, orang boleh berhujah. Dalam masyarakat Melayu, orang bercakap, kalau orang lain tak faham, orang yang bercakap tu salah. Tak boleh gitu sebenarnya. Sebenarnya orang yang dengar, dia kena faham apa yang orang bercakap tu nak. Faham tak? Orang yang mendengar tu kena faham ayat tu berdasarkan kehendak orang yang bercakap. Sebab bahasa ni dia boleh faham banyak. Sebab itu salah satu daripada asas dalam memahami Al-Quran ialah memahami bahasa Arab. Kalau orang tu nak mentafsir Al-Quran, dia tak pandai bahasa Arab, jangan. Lepas tu dia tafsir dengan Quran terjemahan Melayu, tak boleh. Salah. Dia kena bertitik tolak daripada bahasa Arab. Sebab bahasa Arab tu yang digunakan. Okey, jadi bal'anahumullah, iaitu hati dakwaan kamu bahawa hati kamu tertutup tu tak betul, alasan saja. Iaitu dia kata kami tidak beriman sebab hati kami tertutup. Apa maksud hati tertutup? Dalam bahasa Melayu kita tak kata hati tertutup, kita kata tak dapat hidayah. Kita biasa dengar tak orang kata sebab apa tua tak semayang lagi, tak dapat hidayah lagi. Contohnya kalau contohnya kalau orang tu dia perangai tak elok lagi walaupun dah tua. Apa kau ni dah tua perangai macam ni, tak dapat hidayah lagi. Nak macam mana? Itu alasan tak dapat hidayah. Kan? Apa kamu tak beriman? Hati kami tertutup, tak dapat hidayah. Nak macam mana? Jadi seolah-olahnya dia meletakkan kesalahan tu kepada Tuhan. Jadi Tuhan kata bukan. Tuhan tak salah.
Sebab apa? Bal la'anahumullah. Laknah di sini maksudnya ialah al-bu'du min rahmatillah. Allah menjauhkan kamu daripada rahmat dia. Sebab apa? Menerima hidayah itu ialah satu rahmat yang besar. Ibu kunci kepada rahmat ni ialah menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kamu kata hati kamu tertutup. Bukan hati kamu tertutup. Allah menjauhkan tu sebab apa? Bi kufrihim, dengan kekufuran mereka. Jadi kekufuran tu sebenarnya adalah sebab. Mereka dah ada kekufuran dalam hati. Nak beriman macam mana? Cuba kamu buang kekufuran kamu itu, keingkaran kamu. Ya. Jadi bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Di sini satu akhlak yang tinggi nilainya diterapkan dalam ayat ini. Satu akhlak yang sangat tinggi. Tapi kita kurang perasan. Para ahli tafsir pun kurang perasan juga. Ada beberapa orang yang menyebutnya sebab apa? Sebab Tuhan di tengah-tengah dia nak marah, dia kata laknat Allah kerana kekufuran itu. Bani Israel ini dia tak lupa menyebut kebaikan sebahagian daripada mereka. Lalu Tuhan kata faqalilan ma yu'minun. Dia sebut juga beriman. Sedikit daripada mereka itu beriman. Di sini dia mengajak kita untuk rasional dan amanah dengan hakikat. Kita kalau nak marah satu-satu benda, biasanya kita akan cenderung menafikan benda yang betul. Yang kalau kita berkelahi dengan seorang orang, kita nak tunjuk semua yang dia buat buruk. Jumpa satu baik pun tak ada, kita akan konon biar jadi nampak buruk. Sifat manusia macam tu. Sifat tu tak bagus. Kita kena letakkan baik ni mari daripada musuh ke mari daripada siapa. Kalau dia baik, baik, kita kata baik. Kita bersama fakta dan kebenaran. Ni orang Islam punya prinsip. Ya, kalau orang tu kita baik dengan kita ataupun kita suka ataupun kumpulan kita, anak beranak kita, kalau benda tu salah, kita kata salah. Itu prinsip penting lah. Sebab itu Al-Quran dia menyebut perkara yang berlawanan dalam satu masa. Bila dia sebut Bani Israel ini kufur, dia sebut ada di kalangan mereka yang beriman. Dia tak kata Bani Israel ni tak boleh pakai punya bangsa apa-apa. Tak ada. Dia tidak emosi. Kebenaran tetap kebenaran. Macam tu. Ini susah lah kan? Kita tengok kumpulan-kumpulan dalam agama sendiri, dalam akademik sendiri pun, bila bertelagah apa yang orang yang dia berpolemik ni kata, dia akan cuba kata salah. Ini sifat yang tidak bagus. Tapi kalau kumpulan dia, contohlah bila bincang tentang berhujah, tiba-tiba ahli kumpulan dia guna hadis rekaan, dia senyap kan? Sebab apa? Sebab ni orang kumpulan kita. Bila orang kumpulan kita kena senyap. Tapi bila kumpulan orang lain, tak salah lagi, tapi kita kena gambarkan benda ni salah, barulah orang benci. Ini bukan polemik untuk agama, ini polemik untuk nafsu. Kalau kita ada ilmu, kita akan nampak mana kumpulan sebenarnya dia melebihkan nafsu daripada kebenaran. Sebab apa? Sebab dia gambarkan benda yang tak salah sebagai salah. Sebab orang tu bukan orang dia. Sebab orang tu sedang berkonfrontasi dengan dia. Walaupun dalam perkara agama, tapi benda tu bukan agama. Agama tidak mengajar kita macam tu. Agama mengajar kita menghukum dengan benar. Kalau benar, benar. Kita tahu. Kita bukannya nak menang. Kita bukan nak memburukkan orang, kita mencari kebenaran. Macam tu prinsip kita. Jadi Bani Israel, sifat dia dia buat alasan bodoh. Sebab itulah Tuhan tak ulas banyak alasan ni. Tuhan terus taji terus. Ayat ni ayat yang keras ni, sebab dia memendekkan
penerangan, dia terus kepada hujah. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Okey, faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Kita tengok perangai macam mana. Walamma ja'ahum kitab, apabila datang kepada mereka kitab min indillah, daripada Allah. Kitab apa? Al-Quran. Allah turunkan kepada mereka zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqul lima ma'ahum. Kitab Al-Quran ni diterangkan sikit. Kitab Al-Quran ni dia membenarkan apa yang telah ada di sisi Bani Israel, iaitu kitab Taurat. Kitab Al-Quran ni bukan bawa cerita baru, dia tak pernah dengar cerita pelik mengagungkan bangsa Arab, tak ada. Ajaran Taurat yang kamu ada tu, Quran mari membenarkan yang tu. Okey, musaddiqan lima ma'hum wa kanu, dan mereka sebelum ini, ni cerita orang Yahudi di zaman Nabi SAW. Wa kanu min qabl, dan sebenarnya mereka sebelum ini yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka membuka, yastaftih ni membuka. Dia buka apa? Dia buka cerita. Dia buka cerita tentang kedatangan Rasul. Semua tu tidak disebut, tapi dimaksudkan di situ. Mereka membuka cerita kedatangan Rasul, iaitu zaman ni zaman kerasulan. Allah akan hantar Nabi, kita kena beriman dengan Nabi ni. Sebelum datang Nabi Muhammad SAW, Bani Israel ni, orang Yahudi ni dah bersembang tentang tajuk kerasulan, dan mereka tunggu kerana nak beriman. Mereka beritahu pula kepada allazina kafaru. Maksud allazina kafaru di sini orang Arab, diistilahkan sebagai orang kafir sebab mereka ni penyembah berhala. Kalau orang Yahudi dipanggil ahli kitab sebab mereka tu daripada agama Samawi. Sebelum kedatangan Nabi, mereka sembang. Falamma ja'ahum, apabila datang kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka telah tahu. Dulu sembang fakta betul lah, tunggu kedatangan. Datanglah benda yang ditunggu tu, kafaru, mereka kufur, mereka tolak, mereka lawan. Sebab apa tadi? Sebab istakbartum, betul lah. Sebab mereka enggan menerima kerana mereka rasa Rasul ini tidak boleh datang dari kumpulan lain. Mereka menganggap kumpulan mereka sahaja yang berhak dengan kebenaran, kerasulan. Agama ni milik kumpulan yang sempit. Ni sifat yang sangat tidak baik. Bila kita mudah merasakan bahawa agama ni mesti berlega dalam kumpulan kita, kumpulan orang lain ni sesat, cara orang lain salah, kebenaran tak boleh datang dari orang lain, mesti kami yang jadi yang membawa kebenaran. Ini tak boleh. Kebenaran ni milik Allah, ya. Jadi Tuhan kata mereka kufur, kafaru bih. Lalu jawapan dia fala'natullahi 'alal kafirin. Lalu laknat Allah kepada orang-orang yang kufur. Laknat ni maknanya Allah menjauhkan mereka daripada rahmatnya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah baghyan. Alangkah buruknya, bi'sama, seburuk-buruk apa yang mereka beli, anfusahum, bihi anfusahum, untuk diri mereka. Di sini Tuhan gunakan teknik tashbih, iaitu dia mengumpamakan perbuatan beriman dengan kufur ni seperti orang yang berniaga. Lalu kalau orang tu memilih untuk kafir, dia membeli kekufuran. Dia gunakan istilah membeli, sebab istilah-istilah ni dalam bahasa Arab dan kita pun, kalau ni istilah yang membuatkan kita rasa nak dengar, sebab dia macam cakap bak jual beli, menarik. Macam
Ishtarau anfusahum, mereka membeli. Jadi dia ibaratkan orang yang memilih untuk kufur ni, orang yang membeli kekufuran. Sebab apa? Contohnya dia beli zaman dulu sistem barter kan. Dia dah ada keimanan, dia dah percaya, dia dah tunggu Nabi tu. Tiba-tiba mari dia pergi jual keimanan, dia tak nak, dia beli kekufuran. Jadi Tuhan kata, alangkah buruknya apa yang mereka beli untuk diri mereka. Sebab apa? An yakfuru bima anzalallah, dengan mereka kufur terhadap apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan boleh juga menisbahkan kepada kitab Allah, boleh juga maksudnya Nabi SAW. Sebab diturunkan bukan maknanya turun ke debuk gitu saja. Diturunkan tu diutuskan maknanya. Contohnya Tuhan kata wa anzalnal hadid, dan kami menurunkan hadid. Tidak semestinya hadid tu besi, tidak semestinya besi tu turun dari langit. Besi dah ada dalam bumi, jadi kami turunkan besi, maknanya kami memberikan kepada manusia ni, mencipta, mewujudkan kepada manusia besi sebagai satu peralatan dan keperluan manusia. Di sini turun tu maknanya utuskan, memberi. Sebab apa Bani Israel kufur, orang Yahudi kafir dengan apa yang Allah turunkan? Baghyan, kerana mereka ini memberontak, benci, kerana mereka melawan. An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha, Allah menurunkan kelebihannya, iaitu agama ni, satu kemuliaan jadi Nabi ni Allah berikan kepada siapa yang Allah nak. Dia berlawan kehendak Tuhan tu. Tuhan nak Nabi akhir zaman di kalangan orang Arab. Bani Israel kata tak boleh. Hai, mana satu ni? Pelik, terbalik ni. Sepatutnya dia menerima apa yang Allah tentukan. Tapi Bani Israel ni memang Tuhan pun dia nak suruh ikut dia. Bila Tuhan tak ikut kita, kita kena lawan Tuhan. Macam mana prinsip macam ni? Nak lawan macam mana Tuhan? Oleh itu manusia dengan Tuhan ni, dia kena ada prinsip dia, prinsip perhambaan. Apa prinsip perhambaan? Apa yang dia buat, itulah yang kita terima. Sehingga walaupun pada mata kita apa yang ditakdirkan itu adalah keburukan dan kesakitan, tapi kita tetap kata inna lillah, kita ni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Tengok, bila kita ditimpa musibah, sebab tu kita kena kata benda tu. Sebab musibah ni sesuatu yang buruk dan kita tak nak. Jadi dia cepat menjadikan kita rasa Tuhan ni zalim, Tuhan ni takdirkan aku seorang jadi terima benda ni, sebab apa orang lain tak kena, aku saja yang kena. Dia cepat mari perasaan negatif kepada Tuhan. Jadi nak lawan benda tu, kita kena kata innalillah, kita ni milik Allah. Apa yang dia takdirkan adalah kerana kita ni dia punya, milik dia. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Dalam arti kata, segala yang dia buat ni dia akan hitung, mana yang baik akan diberikan balasan. Jadi tidak ada unsur kezaliman. Tuhan tidak zalim, dia berhak kepada kita. Jadi kita dengan Allah, kita perhambaan. Sebab itulah kita kena faham Al-Quran dan hadis. Sebab apa? Al-Quran tu adalah jalan, medium, tempat Tuhan menyampaikan kehendak dia. Rasul, tempat dia menyampaikan kehendak dia ialah Rasul. Itu jalan orang Islam, akses orang Islam kepada Tuhan ni dua saja. Kalau orang tu mencipta jalan 3, 4, 5, tak betul lah. Al-Quran, Sunnah. Dan nak faham Al-Quran Sunnah tu mesti menggunakan ijtihad. Macam tu. Jadi jangan buat pula jalan yang ketiga, jalan keempat. Jalan ketiga dengan mimpi, jalan keempat dengan firasat, jalan kelima Tok Guru aku kata. Tak boleh gitu. Tok Guru kata tu mesti bertonggak kepada Al-Quran dan Sunnah kan? Jadi Bani Israel dia tak guna benda tu. Dia nak
Tuhan ikut dia. Jadi bila hantar Rasul, dia tak kenal dengan Rasul tu, kafaru bi, mereka kufur. Okey, alangkah buruknya. Sebab apa? An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Mereka menentang Allah kerana Allah menurunkan kelebihannya. Dia nak kata Allah menurunkan Rasul, tapi dia tak namakan di situ Rasul. Dia nak beritahu juga benda lain. Apa dia? Min fadlihi, daripada kelebihannya. Sebab apa? Menjadi Rasul ni satu kemuliaan, satu nikmat lah. Satu kaum tu jadi bangsa dia jadi Rasul. Allah memilih bukan Bani Israel, tetapi Allah bila sebut ala man yasha, Allah beri kepada siapa yang dia kehendaki. Kita tak boleh bayangkan orang Arab ni teruk, Bani Israel ni bagus, Tuhan beri juga kepada orang teruk sebab Tuhan boleh buat apa yang dia nak. Tak macam tu. Tak boleh macam tu. Tak betul. Sebab apa? Tuhan ni dia maha berkuasa, dia boleh buat apa yang dia nak, tetapi dia maha bijaksana, hakim. Sebab itu dalam Al-Quran bila dia sebut aziz, dia sebut hakim. Sebab apa? Dia berkuasa buat apa saja yang dia nak, tetapi dia hakim, dia bijaksana. Sifat bijaksana ni menyebabkan apa yang dia nak tu mesti munasabah dan terbaik. Dia tak beri kepada orang yang salah. Kalau beri kepada orang yang salah, itu tidak hakim, tidak bijaksana. Jadi kita dapat faham di sini, Bani Israel tidak layak menjadi Nabi akhir zaman. Orang Arab yang layak. Pada masa tu orang Arab yang mempunyai ciri-ciri yang layak memikul tugas menyebarkan Islam, membawa agama. Orang Yahudi tidak layak. Sebab apa tak layak? Sebab Yahudi dia nak agama dan kebaikan ni dalam kumpulan dia saja. Kalau bagi agama kat dia, dia bukan sebar pun agama tu. Sebab apa? Dia jenis bangsa yang nak kemuliaan kat kita saja. Kita orang lain ni biar dia mampu pergi. Kalau masuk neraka padam muka, kita je selamat. Kalau Allah turunkan agama ni kepada bangsa yang macam ni, Tuhan tu tak hakim lah. Jadi bila Tuhan kata Allah berikan kelebihan, Allah berikan kerasulan kepada siapa yang dia mahu, orang yang dia mahu tu orang yang memang layak, dan itulah orang yang terbaik. Jangan kita faham siapa yang dia kehendaki itu dia buat tak tentu hala, tak ada. Ya, kita kena hubungkan sifat Allah pula di situ. Ala man yasha'u min ibadihi. Sebab itu disebut bahawa orang yang dia beri itu ibadih, hamba-hambanya. Allah tak akan, kalau orang tu kafir, orang tu ingkar, dia tak dinamakan hamba. Ya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Lalu dijelaskan natijah kepada kekufuran tadi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Lalu mereka itu ditimpa kemurkaan di atas kemurkaan. Walil kafirina azabun muhin. Dan kepada orang yang kafir akan menerima azab yang muhin. Muhin yang membuatkan mereka itu hina. Ya? Jadi yang melemahkan mereka pun boleh juga. Jadi kita berhenti pada ayat 90 yang menceritakan tentang sifat-sifat Bani Israel yang telah disebut kat sini. Tuan-tuan boleh buat homework sampai ayat 103. Trend ayat dia sama saja. Dia masih lagi menerangkan penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat Bani Israel sampai ayat 103. Lepas tu ayat 104 tu dia trend dia berubah sikit. Jadi setakat tu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan jadi satu perkongsian yang baik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus 90